Okay, hi, morning boys. So this is a video for our lesson today. Alright, so most of you already done the menulis kredit lagu means kita dah habis menulis pernyataan dan juga pernyataan function dan juga prosedur. Okay, so untuk hari ini kita akan teruskan bagaimana untuk menguji atau cara dan membaiki ralat. Okay, seperti yang kita tahu kita perlu menguji atau cara tersebut untuk mengetahui sama ada sistem sama ikut yang kita telah sediakan, kita telah tulis, adakah mempunyai sebarang kesilapan. So di dalam ASK kita memanggil sebagai ralat. Okey. So seperti yang telah dipelajari, seharusnya anda tahu ada 3 jenis ralat, iaitu ralat syntax or we call it as a syntax error. Okay, dan yang kedua ralat masa larian ataupun runtime error, dan last sekali adalah ralat logical error. Okay, right. So 3 perkara tersebut, right? 3 perkara tersebut adalah ralat yang kita telah pelajari sebenarnya daripada tingkatan 1. Right, so saya tidak akan menyentuh perkara tersebut dengan lebih mendalam sebab anda sentiasa dengar apa itu ralat. Okey? Right. So hari ini kita hanya sentuh sedikit dan menerangkan apa itu ralat yang boleh kita dapati semasa menulis pernyataan function dan juga prosedur ini. Alright. First adalah ralat syntax. Okay, ralat syntax. Biasanya ralat syntax ni sebab apa? Right? Biasanya ralat syntax ni apabila kita tidak menggunakan kata kunci dengan betul. So tinggal tata tanda cara tu. Right? Misalnya kita simbol titik bertindih, koma, apostrophe dan sebagainya. Itu adalah ralat syntax. Okay, so di sini saya tidak menyatakan dengan lebih mendalam apa itu ralat syntax. So awak sendiri kena ingat balik apa itu ralat syntax ataupun anda boleh rujuk pada bab 1. Untuk buku form ini ada terdapatnya apa itu ralat syntax. Ya, boleh tahu. Okey, so tengok balik di dalam first chapter tu. Ralat syntax, mengapa sebab berlakunya ralat syntax tersebut. Right, so ini adalah sebahagiannya. Okey, so untuk ralat syntax bagi menulis pernyataan function dan juga prosedur ini, right, biasanya kita banyak menggunakan else if. Okay, biasanya kita akan guna if else, betul? Itu adalah yang kita biasa gunakan. Namun kita boleh masukkan juga satu lagi penggunaan kata kunci if, alright? Dan biasanya untuk penggunaan if ataupun if dan juga else, kata kunci di hujung sekali perlulah diletakkan dengan tanda titik bertindih ini, alright? Bukan koma di bawahnya. Bukan titik di atas, koma di bawah, bukan yang itu tanda titik bertindih. Right. Namun anda boleh melihat perbezaan apabila kita menggunakan bahasa pengaturcaraan C dan juga bahasa pengaturcaraan Python. Alright. Di mana apabila anda melihat di sini untuk sistem bahasa pengaturcaraan C menggunakan, alright, kalau you lihat tanda titik bertindih di sini, kan? Di dalam C dia tidak ada tanda titik bertindih. Dia menggunakan this bentuk macam set of notation this one. Alright, the bracket like the set of notation this one. Okay. Right. Namun untuk bahasa Python kita gantikan dengan tanda titik bertindih. Tidak menggunakan simbol set of notation. Right. Dan sekiranya anda perhatikan bahasa pengaturcaraan C, right, pada setiap pernyataan ataupun arahan diakhiri dengan tanda titik, koma. Tetapi untuk ralat syntax tidak. Alright, arahannya biarkan saja. Hanya pada pernyataan if di atas, if dan else. Perlu ada tanda titik bertindih. Okay, alright. Okay, ini ada penerangan sedikit lah. Ralat syntax. Okay, mengapa berlaku?
kerana kecuaian pengatur cara semasa menaik kod arahan. Okey, dan rujukan atau pelaksanaannya ataupun execution arahan dalam function. Biasanya dalam function ataupun prosedur dia akan terhenti pada baris kod arahan yang mempunyai ralat dan mesej ralat akan dipaparkan. Okey. Biasa kan apabila kita menulis statement code, biasa yang saya beri amali kepada anda, saya suruh anda praktis untuk menaip seperti mana dalam buku teks, betul? Alright. So di dalam tersebut anda boleh lihat walaupun anda mengambil arahan mungkin pada kesilapan pengatur cara sendiri, berkemungkinan boleh berlaku ralat singkat kerana mungkin terlalu laju kita naik ataupun miss. Kita rasa kita dah tekan button tersebut tetapi tidak ada dalam paparan bahasa segmen kod tersebut. Okey, tetapi jangan risau. Biasanya dalam sinteks dia akan paparkan, dia akan memaklumkan kepada pengatur cara ralat sinteks berlaku dan di mana berlakunya. Tetapi kalau kita pakai Python yang biasa, idle Python tu, biasanya kalau terdapat ralat sinteks pada baris tersebut, ia tidak bermaksud pada baris tersebut. Biasanya adalah sebelum baris tersebut. Kan biasa kan kalau kita nampak kita type lepas tu dia ada highlight merah. Biasanya bukan highlight merah tersebut pada baris yang ada highlight merah tersebut. Biasanya adalah baris sebelumnya. Okey, sebab itu sebenarnya saya lebih suka you pakai online Python GDB ataupun Tony. Tony adalah salah satu sistem yang ada menggunakan bahasa segmen kod Python. Okey, so daripada situ anda terus direct tahu di mana baris kesilapan anda. Sometimes kalau idle Python tu di baris, dia menyatakan baris tersebut adalah lalat. Sebenarnya bukan. Okey, itu yang mengelirukan sesetengah pengguna ataupun pengatur cara, right? Okey, so di sini bagaimana kita nak uji function tersebut. Okay, bagaimana nak uji function, alright. Contoh di sini anda boleh baca Ramli dan Kian Tian telah ditugaskan untuk uji satu function. Right? Ini adalah jadualnya. Cara yang mereka guna. Ramli guna cara seperti ini. Kian Tian menggunakan cara seperti ini. Right? Sebenarnya untuk uji function ada pelbagai cara terpulang namun mestilah mengikut. Right? Dan mesti pengatur cara tu kena memahami sama ada betul tak boleh dapat hasilnya, output yang dikehendaki. Alright. Cara yang diguna pakai bergantung kepada tahap penguasaan bahasa pengatur cara yang dipelajari dan kreativiti pengatur cara. Tidak salah. Sebenarnya tidak salah, alright? Sebenarnya tidak salah. Sekiranya mungkin anda punya coding terlalu panjang dan mungkin akan anda terpendek. Right? Sebenarnya kadang-kadang bergantung kepada kreativiti individu tersebut. Mungkin dia senang untuk panjang namun lebih memahami. Mungkin rakan tu lebih tahu bagaimana untuk meringkaskan bahasa segmen kod tersebut. Ini tidak salah tetapi seperti mana yang saya cakap lah, sebenarnya lebih ringkas adalah lebih bagus. Tetapi kedudukannya tidak salah. Bergantung kepada cara pengatur cara tersebut menggunakan ataupun membina segmen kod tersebut. Okey, so daripada sini Ramli dengan Kian Tian ini membina function kuasa 2. Okay, membina function kuasa 2. Tetapi anda boleh nampak tak? Kuasa 2 ni adalah user defined function ataupun built-in function. So daripada sini anda boleh nampak right? Kuasa 2 untuk yang dibina oleh Ramli adalah dan juga Kian adalah built-in function. Sebab kita bina kuasa 2 tidak ada dalam sistem Python. Bina dah awak nampak return bagaimana operasinya dinyatakan. Sekiranya tidak ada dinyatakan bagaimana proses berlakunya penggunaan tersebut, itu kita panggil user defined function. Okay, good. Alright. So di sini, alright, kalau you lihat Ramli menggunakan cara mengumpulkan nilai yang dipulangkan oleh function kuasa 2 as kepada satu pembeli ubah. Lepas itu Ramli menggunakan built-in function
print dalam bracket untuk cetak nilai pembolehkan tersebut. Tapi Kian pula menggunakan built-in function, this one built-in function, print untuk terus cetak nilai yang dipulangkan. Kedua-dua kaedah yang digunakan memberikan output yang betul. Okey, kalau sekiranya anda tidak percaya betul ke dapat dua-dua ni, alright. Kalau anda tidak, anda boleh mencuba sebenarnya. Alright, sebentar ya. Online button. Okay, program. Right, so this is our online button. Okay, misalnya kita cuba apa yang telah ditulis oleh Rami. Okay, ini dan kuasa jangan lupa dan kita yang utama memberi maklumat bagaimana cara pengiraannya tersebut, di mana S power of 2 dan hasil, maksudnya dia bina pun boleh ubah yang baru. Hasil sama dengan kuasa 24. Kuasa 2 in hasil. So ini adalah coding ataupun sistem yang dibina oleh Rami. So kita test. Alright. Dia dapat 16. Okey, kenapa boleh dapat 16? Alright. Lihat di sini def define built-in function, iaitu kita bina built-in function kuasa 2x dan return memberitahu x power of 2. Okey, kuasa 2 hasil. Jadinya pun boleh ubah, maksudnya hasil apakah jawapan yang akan didapat bersamaan kuasa 2, 4. 4 ini kenapa dia letak kuasa 2? Dia tarik balik define built-in function di atas dia letak di sini. Nilai X-nya adalah 4. Bermaksud dia tidak minta pengguna masukkan, dia terus tetapkan kuasa 2 iaitu X bersamaan 4. Print hasil. Maksudnya paparkan output daripada hasil. Okey, nampak? Kuasa 2, 4. Cara pemula ubahnya 4 power of 2 dan dia akan pergi ke hasil di sini dan dia akan paparkan jawapannya 16. Okey, sekarang kita uji pula Kian punya cara penulisan segmen kod, right? Def kuasa 2 return sama, namun Kian tidak ada hasil. Dia terus directly print kuasa 2. Okey, print kuasa 2 right. So hasil tidak ada. Okay. Dapat juga yang sama. Kenapa? Sebab kita dah tetapkan di sini kuasa 2. So dia terus tarik kuasa 2. 4 ni adalah nilai X-nya. 4 power of 2. So you will get 16. Right? Nampak? So kedua-duanya tidak salah. Okay, kedua-duanya betul. Alright? Jangan rasa cikgu dia punya salah, saya punya betul. Okay, terpulang. Okay, sekarang saya nak anda lihat. Okay, anda lihat. Anda lihat di sini. Okay, sekarang kita nak semak kod arahan dan baiki ralat. Okay, sekarang cuba anda type kod arahan ini. Alright, type arahan ini di mana atau cara ini ditulis oleh seorang murid untuk kira isi padu sebuah piramid yang bertapak segi 4 sama. So kena tahu kan? So anda tahu bagaimana penyelenggaraan isi padu sebuah piramid bertapak
Segi 4 sama, so kena tahu yang itu sebab you ada related dengan matematik. Okay. Right. Pelaksanaan atau cara ini tidak menghasilkan output yang sepatutnya. Okay. Jadual 4.16 menunjukkan kod atau cara dan paparan output yang diperoleh. Okey. Sekarang saya beri masa lebih kurang 10 minit untuk anda type kod ini. Alright. Kalau boleh practice untuk menaik sendiri Saya tidak saya tidak prefer anda copy paste seperti ada sesetengah lakukan. So di situ dapat boleh nampak lah. Anda sebenarnya sekiranya anda copy paste, sebenarnya anda tidak akan faham di mana yang berkemungkinan anda akan salah. Right? Cuba dahulu saya beri 10 minit untuk type kod ini. Okay? Dah habis ke? Alright, tak apa. Saya ambil masa untuk menaik juga lah. So, sekarang untuk buat. So di sini anda lihat mengiris kepada bertapak sama dash. Iris kepada piramid A, B. Alright, kenapa ada dua pemberi upah? Right, kerana di sini nanti anda akan lihatlah kedapatnya ralat kenapa ada dua pemberi upah semua. Right, isi padu piramid adalah bersamaan 1/3 darab sisi kali sisi darab tinggi. Right, return isi padu piramid. Dia akan tarik balik isi padu. Tetapi ada, kita akan lihatlah sama ada tulis. Ya, kita dapat ada cara kesilapan ataupun tidak. Atau cara utama adalah kira isi padu piramid. Sebab kita nak kira isi padu piramid kan. Alright, sisi kita akan minta pengguna masukkan ukuran sisi iaitu tapak piramid dan tinggi. Masukkan tinggi piramid. Okey, kenapa di sini kita pakai ANG? Biasanya panjang kebiasaannya ya. Saya cakap kebiasaannya
Panjang adalah panjang biasanya adalah dalam menggunakan nombor bulat biasa di dalam exam. Jarak terdapat di dalam nombor perpuluhan. Tetapi boleh kalau ada ingin menggunakan float. Okay, alright. Kemudian pemanggilan function dan permohonan nilai. Alright. So di sini dia akan panggil balik function dan dia akan pulangkan nilai. Maksudnya nanti dia nak paparkan output nilai tersebut. Okay. Tetapi bila kita run kan, kita akan lihat. Right, kira isi padu piramid, masukkan ukuran sisi tapak piramid, masukkan tinggi piramid. Tetapi ada terdapat ralat iaitu pada line 7, pada baris 7. Okey, kenapa terdapat ralat pada bahagian tersebut? Okey, namun ingat semula, right? Ingat balik bagaimana sebenarnya cara untuk menyemak sesuatu ralat. Ingat, ada dua cara, iaitu teknik semakan meja dan juga teknik langkah demi langkah. Bergantung kepada anda, namun untuk coding kita buat secara tertib. Maksudnya one by one, baris demi baris, so langkah demi langkah lah. Alright, biasanya kalau kita kadang-kadang kalau jadual satu ahli tu saya lebih galakkan juga menggunakan jadual pengesanan nilai untuk tahu daripada satu proses pergi ke mana satu proses yang lain. Okey. So sekarang apabila kita nak uji kod function kira isi pada piramid tersebut, right? Kita perlu lihat dahulu di mana ralat ataupun kesilapan yang berkemungkinan berlaku. Okey. Alright. Sekarang kita lihat dahulu baris pertama iaitu depth kira isi padu piramid. Okey. Kira isi padu piramid tersebut. Maksudnya kita ubah functionnya yang terdapat di situlah. Right. Kita lihat dulu, kita istiharkan dahulu function di situ. Right. A dengan B, adakah bersesuaian letak di situ? Okay, so anda yang tentukan. Alright. Okay, so dah kira isi padu piramid A dengan B. Sebenarnya kita tidak boleh menggunakan A dengan B kerana kalau you lihat di bawah penggunaan, okay, penggunaannya adalah dia tidak ada sebarang pun boleh ubah yang dipanggil semula pada bahagian bawah dan kira isi padu piramid tersebut. Okay, anda lihat di sini di sini awak isytiharkan A dengan B, tetapi di dalam badan function ini tidak ada langsung penggunaan parameter A dengan B. Nampak awak isytiharkan di sini A dengan B, tetapi badan function tidak langsung ada. Ini badan function kita panggil. Tidak ada langsung parameter A dengan B. So, apa kesilapan ataupun apa yang terdapat di sini, anda bolehkan guna di sini. Okay. Right. So, anda boleh lihat anda menggunakan badan function sisi dan tinggi. Right. So, ada define atas yang terdapat itu perlulah parameternya adalah sisi dan tinggi. Alright. So kita ubah. Okay. So daripada sini anda boleh nampak lah. Depth anda istiharkan parameter sisi. Pada badan function ada tak sisi? Ada. Tinggi ada? Ada. So, kita try sekali lagi. Adakah berlaku sebarang kesilapan lagi? Ada. Iaitu line 7. Okay. Alright. Sekejap lihat dahulu isi padu piramid. Alright, betul. So, cara
Sekejap. Saya pun dah nak cari tu frame figure isi padu piramid. Frame figure isi padu piramid. Sisi sudah ada. Integer. Alright. Masukkan ukuran sisi tapak piramid. Betul. Frame isi padu piramid. Bersamaan dengan figure isi padu piramid. Iaitu inilah. C dan juga ada lagi. Nampak? Apa yang kita salah? Kita kena tengok dulu balik. Sekejap ya. Okay. Tinggal something. Saya perlu juga melihat kadang-kadang saya terdapat ralat semasa menaiki sekarang dia kata print nampak dia itu berwarna lain. So tunggu tak tahu kenapa lah. Right. Okey, berjaya. Okey, tu kadang-kadang kalau kita menaik ni, ada tak tahulah apa kesalahannya, simbol tu mungkin sedikit berbeza. Right, sekarang kita cuba masukkan maklumat kita, right? Misalnya kita punya sisi adalah 2, kita punya tinggi adalah 3. Piramid adalah 4. Okey? So daripada sini kena hati-hatilah. Apabila anda isytiharkan satu define dan di sini ada lebih daripada 1. Pastikan apa parameter yang anda isytiharkan di sini perlu ada di sini. Ataupun anda tak nak guna AB, anda nak guna sisi tinggi, lebih nampak kan? So dekat sini sisi, atas ni pun mesti ada parameter sisi. Right? Sebab kita nak panggil dia balik. Kita nak gunakan dia balik. Right? Okay, so that one is for bagaimana nak uji apa kita kata tadi? Pernyataan function. Okay, sekarang kita teruskan kepada ralat masa larian. Okay, sebab tu sebenarnya memang kita dalam kelas kena dengar dan juga praktis lah. Okay, alright. So, ralat masa larian biasanya dia akan kelihatan apabila user define function, procedure atau atur cara sedang dilaksanakan. Ralat ini dia akan kod arahannya akan terhenti secara tiba-tiba dan mesej ralat akan dipaparkan. Alright, so nampak dia sama macam ralat singkat, dia beritahu anda jenis ralatnya. Okay, so sekarang anda lihat contoh 4.17 pada buku teks anda. Kita boleh projectkan buku teks ini. Okay, so di sini, right, kita nak lihat bagaimana rangkaian error dalam ralat yang terdapat dalam sesuatu ralat iaitu pernyataan function. Okay, so di sini adalah bagaimana untuk semak
ataupun terdapat ralat ya untuk ralat masa larian. Okey, so di sini saya bagi masa juga 10 minit untuk anda typekan coding ini. Alright, so buat sekarang. Saya bagi 10 minit ya.
Okay boy, dah habis ke? Okay, so saya dah selesai naik. Okay, tak apa. Okay, apabila anda telah selesai menaik, kita try. Okay, kita runkannya. Masukkan nombor X untuk berhenti. So, kita masukkan nilai. Masukkan nombor X untuk berhenti. Sekarang kita masukkan nilai. Rasanya kosong. Okay, daripada sini, dia ada yang kalau kita pakai online ni, nampak di sini tidak ada paparan ralat. Okey. Dia macam ni. Kalau untuk online, biasanya rantan error tidak ada paparan syntax tersebut salah ataupun tidak. Dia seperti macam logical error. Okey, namun anda rujuk buku teks anda. Right? So kalau you pakai idle Python, anda boleh lihat anda boleh lihat di mana terdapat ralat pada coding anda. Okay, semua tengok sebab saya pakai online Python. Okay, kalau anda pakai Tony ataupun Python biasa, anda akan lihat sebenarnya ada ralat di mana, right, dia akan paparkan seperti ini. Line 18 dan juga line 3, right, terdapat ralatnya, right, di mana punca berlaku ralat tersebut ataupun rantan error. Okay, rantan error. Anda akan lihat purata bersamaan dengan jumlah bahagi bilangan. Okay. Right. Anda boleh lihat apabila untuk melakukan pembagian dengan sifar, kejadian berlaku pada baris kod function kira underscore purata, iaitu purata bersamaan jumlah bahagi bilangan. Okay. Alright. Kerana disebabkan nilai pemboleh ubah bilangan adalah sifar. Dan ini datang dari baris kod dalam atur cara utama yang berikut, iaitu bilangan bersamaan length, iaitu senarai nombor. Okey, apa itu length? Okey, saya tak boleh terangkan dengan lebih jelas. Anda sebenarnya boleh rujuk dalam teks kod apa maksud ataupun anda cari apa itu length. So di sini anda akan nampak, alright, perubahan yang terdapatnya adalah pada bahagian ini. Right, tadi kita lihat di sini kan, right, while continue. Awak nampak di sini dia maklumkan meminta pengguna masukkan nombor secara berulang kali. Dia akan minta banyak kali. Nombor yang diterima oleh atur cara akan dimasukkan ke dalam senarai nombor ini. Jadi sekiranya nilai bukan angka dimasukkan, belum akan berhenti. Namun cara betulnya adalah this one, dan anda akan terus dapat paparannya. Okey. Alright. Seterusnya adalah ralat logical error. Okey, ralat logical error ni biasanya logic error lah, dia tidak akan paparkan sebarang arahan ataupun maklumat sama ada anda mempunyai salah ataupun tidak. Dia mempunyai salah ataupun tidak. So di sini anda kena berhati-hati, okey, kerana anda kena semaklah, right, sekiranya anda ingin melakukan penambahan tetapi mungkin typing error anda tertarik hasil darab ataupun bahagi ataupun tolak. So tolong hati-hati, semak nilai yang dimasukkan sama tak output apabila anda melakukan secara manual. Okey, nanti tolong buat type ralat logik ini menggunakan sistem coding output anda. Ayo. Okey. Alright. So nanti hantar kepada saya untuk saya lihat sama ada anda buat tugasan ataupun tidak, bergantung mengikut contoh-contoh yang diberi kepada anda. Okey. Sebab apabila anda melakukan praktis ini, okey,
anda tidak praktis cara menaik, so nanti anda tidak akan tahu apabila soalan menanyakan kepada anda jenis-jenis ralat yang terdapat pada kod arahan tersebut. Sebab itu saya galakkan anda untuk mencuba dan mengikut menaik apa yang diminta. Okey, boleh Alright. So, aktiviti anda hari ini adalah melakukan aktiviti 4.12. Boleh lihat di sini. Saya projectkan sebab tadi tak ada paparan. Okay. This one. Ini adalah kod atur cara dan ini kod atur cara 2. Okay. Alright, uji kod atur acara ini, right, dengan kaedah yang anda pelajari. Nampak soalan? Uji kod uji kod atur cara dalam jadual 1 dengan kaedah yang telah dipelajari. Cara kerja tu tidak perlulah. Tapi anda hanya uji sahaja kod atur cara ini. Okay. Namun, kenal pasti jenis ralat yang dikesan dan kemudian baiki ralat yang dikesan. Okay, kerana output yang kita nak adalah seperti ini. Output yang kita nak seperti ini. So, bila anda type ini, apakah outputnya? So, kenal pasti ralat tersebut. Kalau masukkan nilai tolak ataupun hashtag. So, bentuknya hashtag. Kena macam ni. Okay, so ini saya nak you hantar minggu hadapan. Saya akan bagi satu lampiran menggunakan Google Slide ataupun Google Docs. So anda hantar melalui Google Classroom. Okay, untuk pelajar yang tidak boleh hantar melalui Google Classroom, saya harap anda boleh hantar satu piece. Tangkap di gambar, hantar secara personal kepada saya dan saya akan semak melaluinya. Right, so itu saya tutup ini. So saya beri masa selebihnya untuk anda melakukan tugasan dan juga latihan yang diberi. Alright, so I will see you next time. Bye.